10 faedah daripada ayat 34 hingga 39 ini. Yang pertama, dipanggil fawaid tarbawiyah dulu. Kadang-kadang kita kembas sekali, tapi oleh kerana tarbawi itu banyak, kita ambil. Yang pertama, ayat yang pertama kepada ayat kita ni. Ayat 34, wa ma arsalna fi qaryatin min illa qala mutrafuha. Bermula dengan orang-orang yang sombong, yang kaya-kaya. Mereka ni yang keras kepala menentang dakwah Nabi. Kata ulama tadabbur, at-tahzir minat tarafi. Peringatan, amaran daripada jadi orang mutrafin. Mutrafin ni orang kaya yang sombong. Jangan. Sebab at-taraf, kaya ni lah, kedudukan tinggi, menyebabkan orang itu jadi tak baik dan bahkan kepada kekufuran. Na'udzubillah. Orang kafir itu bertambah kafir. Orang yang tak kafir pun dengan harta banyak mungkin dia jadi sombong, jadi takabur. Maka Nabi kita larang daripada kasratil irfah, banyak sangat menikmati dengan kekayaan ini. Nabi kita larang. Sebab apa larang? Sebab dibimbangi, takut kita terjebak dengan penyakit mutrafin, menentang dakwah Nabi, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat yang kedua, qul inna rabbi yabsutur rizqa. Ayat 36. Allah Ta'ala yang meluaskan rezeki dan dia juga yang menyempit rezeki. Kata ulama fihi, dalam ayat ini, anna rizqa fid dunya la tadullu sa'atuhu wa dhiquhu ala halil muhiqqi wal mubtil. Harta dunia bukan menjadi tanda orang tu betul, orang tu salah. Tak. Berapa ramai orang yang musirin syaqi, orang yang senang jahat, mu'sirin orang susah taqi. Sedap bahasa Arab ni. Fakan min musirin syaqiyin wa mu'sirin taqi. Berapa ramai orang yang senang jahat, berapa ramai orang susah bertakwa. Ada. Sebaliknya ni pula. Maka maka Allah Ta'ala letak di sini, itu batu ujian nak tengok. Ada ramai orang senang, Masya Allah, mutawadhi', ada. Orang yang sesak, sombong, ada juga. Kita kata itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Sama juga dalam ayat lepas, kita cakap benar salah seorang itu, pendakwah itu bukan di ramai follower, tapi di ketepatan ilmu yang disampaikan. Itu yang kita nak. Kalau tidak, nanya tuan-tuan. Kita tengok berapa ramai syekh-syekh yang besar, tuan-tuan guru kita yang tak main Facebook, tak main TikTok ni, dia mengajar di surau, di balasah, pagi, petang, siang, malam, khatam kitab tu, kitab ni. Tapi anak murid dia banyak tu ya ada. Ada 10 orang, ada 20 orang yang setia dengan dia. Dia berguru di situ sampai khatam kitab. Berapa ramai? Jangan main-main lah. Yang ketiga, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Jawabnya, Allah annal arzaqa biyadillah. Rezeki itu di bawah kuasa Allah. Rezeki di bawah kuasa Allah. Maka ayat ini mengajar kepada kita, jangan tuntut rezeki lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan tuntut. Minta dengan Allah. Habis, tak payah kerja ke kita? Cakap betul-betul awak. Kerja itu usaha. Tapi pemberi rezeki Allah. Berapa ramai orang buat kebun, kebun dia tak berbuah. Berapa ramai orang bela ikan dalam kolam, dalam sangkar, akhirnya ikan mati. Mari masuk air, kena kimia ke apa benda. Kan? Macam-macam sekarang orang campak dalam sungai dalam tu. Apa kata? Ikan dah besar dah, nak boleh ambil. Minggu depan je nak angkut ikan dia pergi jual. Minggu ni mati habis. Nak kata apa? Kita tak boleh besar kepala. Sebab itu dalam sebuah hadis, Nabi kita bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Hei manusia, tuntutlah rezeki dengan cara yang baik. Jangan menipu, jangan tipu orang. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqah. Seorang itu tak akan mati kecuali rezeki dia sudah habis, baru mati. Wa in abta'a anha, kalau lambat rezeki itu dapat, pintu tak terbuka luas, fattaqullah, nak
Sentiasalah bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Tuntutlah rezeki dengan cara yang baik. Jadi pemberi rezeki Allah, usaha kita bekerja mencari itu usaha manusia. Tidak kontra dua tu. Yang kata aku ni rezeki Tuhan bagi, pakai tidur di masjid tunggu bergolek mari dah. Sedar tidur tengok seketul mah kat kepala, ada rezeki hari ni. Jangan macam tu. Hadis ni rawahu Ibnu Majah wa lafzulahu wa Tabarani wa sahahahu jam'un minal ulama. Alhamdulillah. Yang keempat, wa ma amwalukum wala auladukum. Tengok ayat ni Tuhan mula dengan harta benda. Kamu dia anak pinak. Anna kasratal amwal, banyaknya harta, ramai anak-anak, bukan bermakna kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ramainya harta, banyaknya harta, ramainya anak, bukan makna kita tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mana? Bukan dalil kita tu qurb, hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang kaya, orang yang anak ramai, tapi orang yang paling jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka itu bukan syarat. Yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, illa man amana wa amila salihan. Dalam ayat ni kena sambung ayat tu. Tuhan kata, yang mendekatkan aku, mu nak dekat dengan aku melalui iman dan amal soleh. Berapa lagi tu? 4. Yang kelima, wa ma arsalna fi qaryatin. Ini dipanggil fawaid ilmiah ni. Tidaklah kami hantar mana-mana rasul kepada satu negeri min nazirin, dengan membawa amaran. Tengok tuan-tuan perhati sikit. Dalam ayat ini dia tak mula dengan basyiran wa nazira. Biasanya kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi basyiran wa naziran. Pemberi khabar gembira dan pemberi amaran. Tapi dari orang dulu Tuhan dalla bi ifradin nizarah. Umat dulu kebanyakan Nabi dia buat mari amaran. Ini menunjukkan kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi basyiran wa naziran. Khabar gembira dan juga amaran. Orang dulu wa ma arsalna Nabi itu nazir. Dia bawa nazir jadi tak khabar gembira tidak banyak sebab puak-puak dia tu keras kepala sangat. Nauzubillah. Ini tanda tuan-tuan. Menarik juga bila kita tengok tadabbur ni. Yang keenam, faulaika lahum jazaa'ud dha'fi. Allah Taala kata pahalamu berganda-ganda luas. Jadi annal jazaa'a 'alal iman wal 'amal salih mudha'af. Pahala kebaikan diganda, paling minima 10. Maksima yang pertengahan 700. Maksima bighairi hisab. Allah Taala letak tanpa hisab. Yang ketujuh, fi qawlihi ta'ala, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Ayat ini menunjukkan tamam rububiyah, sempurna ketuanan Allah Azza wa Jalla itu, dan kesultanan kuasa Allah Ta'ala itu mutlak. Sebab dia boleh bagi rezeki luas, dia boleh bagi rezeki sempit, tak boleh dipertikaikan. Itu kuasa Allah. Tapi kalau manusia jangan. Hari ini sibuk satu Malaysia dengan kenaikan harga barang. Rakyat sibuk, semua kita sibuk. Tak sibuk macam mana? Daripada harga RM2 jadi RM5, jadi RM10. Sibuk. Maka menjadi tanggungjawablah pihak pemerintah berfikir macam mana nak menangani masalah itu. Tapi kita dengan Allah la na'tarid. Kenapa Tuhan? Contohnya orang ni dua beradik. Seorang kaya, seorang miskin. Yang miskin kata, Ya Rabbi, saya ni adik-beradik semua seibu sebapak dengan dia ni. Kenapa dia kaya, aku miskin? La mafi i'tirad. Itu dia kuasa rububiyatul tamam rububiyah. Sempurna kuasa Allah tidak boleh dipertikaikan. Yang bolehnya kita mencari hikmah. Kenapa dia kaya, kenapa aku miskin? Mencari hikmah. Talamusul hikmah itu dibolehkan. Nak mempertikai, la. Yang ke-8, ayat yang sama lagi. Qul inna rabbi yabsutur rizqa isyaratun ila anna na'imal akhirah la tunafi ni'matad dunya. Jadi ayat ini juga memberkatakan nikmat akhirat itu tidak menafikan nikmat dunia. Dan ada orang soleh senang atas dunia. Ada. Dan dia juga nikmat dalam syurga nanti insya-Allah.
Ada orang yang Masya Allah dunia sempit, tunggu di akhirat esok baru luas pun ada. Jadi kita kata nikmat akhirat tak menafikan nikmat dunia. Tuan-tuan ingat lagi tak dalam hikayat fiqhiyah dulu, kisah Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan tengok dalam rakaman kita tu. Abdul Rahman bin Auf ni di antara sahabat yang kaya. Dia berniaga, dia jual apa saja pun laku. Itu Allah Taala buka yabsutur rizqa liman yasha. Abdul Rahman bin Auf di antara mereka. Menangis dia di akhir hayat dia. Dia kata, kami bimbang ya Rabbi. Takut Allah Ta'ala bagi nikmat dunia ini, aku tak dapat nikmat akhirat. Takut disegerakan nikmat itu di atas dunia. Aku tak nak. Aku nak nikmatnya kekal di akhirat. Nikmat dunia akan hilang. Sebagaimana kata dunia, ad-dunya zillun zail. Dunia ni macam bayangan yang akan hilang. Waktu ada matahari ada bayang. Bila mari malam tak ada bayang. Waktu kita hidup kita ada. Waktu kita sudah mati kita jadi arwah. Tak ada orang. Ini kita bimbang. Yang kesembilan, wa ma anfaqtum min syai'in fa wa yukhlifu. Mana-mana yang kamu bagi infak, Allah ganti. Kata ulama tadabbur, al-hassu 'alal infaq. Ayat ini menggalakkan kita bagi nafkah. Faman anfaqa fil khairi fal khalafu madmun. Siapa dia bagi buat kebajikan, gantinya terjamin. Siapa jamin? Nih, Allah jamin. Fa huwa yukhlifu. Bila Tuhan kata aku jamin, anfik alaika. Kenapa kita takut nak derma? Tuan-tuan bagi carilah. Sekarang ni kita kena turun padang. Dalam bahasa kita sekarang ni turun padang. Macam mana turun padang? Tuan-tuan dan puan-puan baliklah ke kampung masing-masing. Jangan duduk sibuk sangat ke NGO tu NGO ni. Kita balik ke kampung tengok keluarga kita sendiri, anak beranak kita, mak-mak saudara pakcik kita, sepupu sepapak kata orang, mereka ni hidup macam mana? Ada di kalangan mereka hidup merempat. Rumah duduk dalam rumah kotak, musim hujan ni sama banyak kan? Besin dengan baldi duduk tadah dia punya tiris. Allahu Akbar. Kita kata baliklah tengok. Harta yang kita miliki, kongsilah dengan keluarga kita. Oi Ustaz, kalau awak bakhil, Allah paksa 1/40 daripada harta kita menjadi milik orang miskin. 1/40. Undang-undang negara Malaysia, kita kata Alhamdulillah, agama persekutuan membenarkan kita bayar zakat. Dengan resit zakat itu boleh berlepas cukai pendapatan. Alhamdulillah. Pihak Majlis Agama Pusat Zakat pula, dia ada pulangan 25%, dia panggil wa'ad, kita boleh ambil untuk kita bagi sendiri pada keluarga orang-orang yang miskin. Ambil. Yang lain tu kita seduhlah kepada pusat zakat menguruskan. Kalau tidak tak mampu kita tuan-tuan. Ambil pergi cari mana keluarga miskin, mana orang kita, mana orang yang kita bagi. Jangan malas. Ni setengah kita ni malas nak turun padang tak? Tak apalah Ustaz. Saya tengok nombor akaun Ustaz ada saya masuk ya. Boleh macam tu, tapi kita balik tengok keluarga terdekat itu lebih baik. Sebab tu bila orang kata bagi sedekah pada orang rapat macam mana? Birrun wasilatun. Tengok. Sedekah pada keluarga tu kebajikan dan rapat silaturahim. 2 pahala kita dapat. Allahu Akbar. Turunlah tuan-tuan. Daripada keselesaan hidup kita di bandar, di mana-mana, turunlah ke kampung, carilah keluarga yang miskin untuk umum, global, orang-orang lain, gelandangan dan orang lain, kita bagi ke NGO tolong buat. Tapi keluarga kita turun sendiri cari. Allahul Musta'an. Baiklah yang terakhir, Allah Ta'ala tutup ayat kita ni, wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bisirati tafdil. Khairur raziq, sebaik-baik pemberi rezeki. Sebab apa? Sebab kita ni ada juga saya ni dapat rezeki, saya nak bagikan rezeki bersama dengan keluarga, bersama dengan orang miskin. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, warzuquhum fiha waksuhum. Suami itu kena bagi nafkah dan bagi pakaian. Itu ayat surah An-Nisa ayat 5. Ayat surah Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatun. Bagi anak-anak itu ada pakaian, ada nafkah. Jadi ini untuk ayah, ini untuk suami. Tuhan kata warzuquhum, mana bagi rezeki. Mana ada kita ni bagi rezeki sama kita. Tetapi pemberi rezeki yang betul-betul, wa huwa
khairur raziqin. Sebab tu dia guna khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki Allah. Dipanggil bisiratit tafdil. Maka Allah yang betul-betul beri rezeki. Kita ni cuma tukang bagi rezeki yang Allah beri. Jangan sombong. Yang dia ada setengah orang ni dah sombong takabur. Tuan-tuan berah yang tuan-tuan makan ni kamilah yang beri. Sebab dia pemimpin. Parti yang beri. Ini yang kita kata jangan cakap tu biar khabar kat sikit. Bahasa orang Kelantan, kecek biar khabar. Sedar diri siapa kita. Kita makan pun rezeki yang Tuhan bagi. Jadi janganlah sombong. Jadi ayat-ayat macam tu wallahu alam cukuplah. 10 pengajaran daripada ayat 34 hingga 39. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan akan datang. Bermula ayat 40 sehingga ayat 42 dalam siri yang berikutnya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.